Salam sejahtera murid-murid. Dalam pelajaran lalu, kita telah memahami beberapa aspek bentuk kerajaan awal Asia Tenggara, termasuk kerajaan agraria. Dalam pelajaran kali ini, kita akan meninjau sebuah lagi bentuk kerajaan awal Asia Tenggara, iaitu kerajaan maritim. Kerajaan maritim biasanya terletak di lembah sungai, kawasan pesisiran pantai dan di kepulauan. Kerajaan ini muncul sebagai pertempatan yang menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut yang kemudiannya pula berkembang menjadi perkampungan nelayan. Beberapa pertempatan ini juga menjadi kawasan pengeluar biji logam seperti emas dan timah. Apabila berlaku lebihan hasil kegiatan ekonomi, ia diperdagangkan dalam kalangan masyarakat tempatan. Pertempatan berkembang sebagai tempat berdagang dan seterusnya berperanan sebagai pelabuhan pembekal. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan pelabuhan pembekal? Pelabuhan pembekal merupakan pelabuhan terawal yang wujud. Antara hasil tempatan yang dibekalkan ialah bahan logam seperti emas dan timah. Selain itu, hasil hutan seperti kayu gaharu, rotan dan damar juga dibekalkan di samping hasil laut serta bahan makanan lain. Pelabuhan pembekal ini merupakan tempat persinggahan pedagang yang ingin memperoleh bahan-bahan tersebut. Tahukah murid-murid, ada antara pelabuhan pembekal ini yang berkembang dan menjadi pelabuhan kerajaan. Ini berlaku apabila wujudnya kerajaan di situ. Contohnya, Kedah Tua, Champa, Langkasuka dan Sriwijaya. Namun, pelabuhan kerajaan masih lagi berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat berdagang. Pada tahap awal, pelabuhan kerajaan menjalankan perdagangan dengan kawasan berhampiran. Sesetengah pelabuhan kerajaan ini berkembang menjadi pelabuhan entrepot. Antara peranan pelabuhan entrepot ialah membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang antarabangsa. Pelabuhan entrepot juga membeli barangan daripada pedagang dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitar serta kawasan taklukan. Tahukah murid-murid mengapa pedagang-pedagang asing tertarik dengan pelabuhan maritim kerajaan awal? Ya murid-murid, pedagang asing amat tertarik dengan logam emas dan timah yang terdapat di pelabuhan kerajaan ini. Mereka menggelarkan semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera sebagai Suvarnabdipa, iaitu semenanjung emas, dan Suvarna Bumi, iaitu bumi emas, serta Golden Hersonis yang bermaksud semenanjung emas. Ini membuktikan bahawa orang India dan Yunani mengetahui semenanjung Tanah Melayu adalah kawasan yang kaya dengan emas. Kita patut berbangga dengan penduduk kerajaan maritim yang terdiri daripada orang tempatan, orang laut dan pedagang luar ini. Kerajaan maritim berkembang kerana ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakatnya seperti bersemangat meneroka dan berani berdagang dengan masyarakat luar. Masyarakat maritim berkemahiran membuat perahu dan kapal layar. Mereka juga mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit. Mereka juga mampu berlayar untuk berdagang ke kawasan yang jauh. Kesannya murid-murid, pelabuhan kerajaan maritim berkembang pesat dan menjadi tumpuan pedagang antarabangsa. Bahasa Melayu
telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca masyarakat maritim. Pertempatan maritim orang Melayu telah muncul sebagai kuasa politik yang besar seperti Champa dan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim terulung di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan ini disebabkan oleh Sriwijaya mempunyai angkatan tentera laut yang besar, dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat dan orang laut. Tentera laut ini berfungsi mengawal perdagangan di Selat Melaka dan keselamatan kerajaan. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mempunyai pelabuhan yang baik berkedudukan strategik di Selat Melaka. Keadaan ini menjadikan tempat persinggahan untuk kapal yang berdagang di antara India dan China. Kerajaan Sriwijaya juga membekalkan pelbagai barangan untuk didagangkan di pelabuhannya yang diperolehi dari kawasan pemerintahan dan taklukan. Akhir sekali, yang menyumbang kepada perkembangan kerajaan Sriwijaya adalah masyarakatnya berkebolehan menghasilkan kapal-kapal besar untuk tujuan perdagangan. Tapak kedudukan awal kerajaan Kedah Tua bermula di Sungai Mas, kemudiannya beralih ke Lembah Bujang. Kerajaan Kedah Tua juga dikenali sebagai Ciehca dan Kataha. Kerajaan Kedah Tua dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Ini dibuktikan dengan penemuan tinggalan candi dan arca-arca berunsur Hindu dan Buddha. Tahukah murid-murid apakah yang menyebabkan kerajaan Kedah Tua ini berkembang pesat? Kedudukan strategik kerajaan Kedah Tua di laluan Selat Melaka menyebabkan kerajaan ini terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Peranan Gunung Jerai sebagai panduan kepada kapal pedagang yang keluar masuk pada waktu malam juga menjadi sebab perkembangannya. Selain itu, pelabuhan Kedah Tua juga mempunyai kemudahan menyimpan barang dagangan. Pelabuhan Kedah Tua mempunyai sumber hasil yang kaya, iaitu hasil hutan seperti damar, rotan dan sumber bumi seperti timah. Kedah Tua juga membekalkan barang dagangan dari luar seperti kapas, sutera, teh, tembikar, manik dan kaca. Tahukah murid-murid apakah bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai sebuah pelabuhan entrepot terkenal di Lembah Bujang? Murid-murid telah dibuktikan dengan penemuan tembikar Cina dari beberapa dinasti di China. Pelita tembaga juga dari Timur Tengah, serta jumpaan manik dari Sri Lanka, India dan Burma. Tahukah murid-murid, kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling bergantung dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kerajaan agraria berperanan sebagai pembekal sumber makanan seperti beras kepada kerajaan maritim. Kerajaan agraria juga membekalkan bahan mentah seperti kayu untuk kapal, hasil hutan dan gajah untuk kenderaan raja. Tenaga kerja seperti tukang kayu dan tukang batu juga dibekalkan kepada kerajaan maritim. Sebagai balasannya murid-murid, kerajaan maritim membekalkan barangan mewah dari negara luar seperti tembikar, tekstil, manik dan kaca kepada kerajaan agraria. Barangan mewah ini murid-murid adalah sebagai lambang atau status kekayaan dan keagungan kerajaan agraria.
Kesimpulan daripada tajuk adalah generasi sekarang seharusnya mempunyai semangat meneroka, berani menceburi bidang perdagangan laut, malah menghidupkan kembali kegiatan dan kegemilangan lampau dalam bidang pelayaran dan perdagangan maritim. Kedudukan negara kita yang strategik di perairan Nusantara perlu dimanfaatkan. Kesannya akan menguntungkan rakyat dan negara. Hal ini juga membolehkan kita menghayati kesinambungan sejarah biarpun kita hidup pada zaman serba moden. Sekian, jumpa lagi dalam episod seterusnya.